Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk menjaga pergaulan dan hubungan sesama manusia. Nama ahli kumpulan Suria, Aisyah, Syafiqah, Sharifah Ainin, Adila dan Khairin. Pengertian adab bergaul dalam Islam ialah pergaulan menurut Kamus Dewan ialah percampuran. Adab bergaul menurut Islam adalah berinteraksi sesama manusia yang menepati atau menjaga adab dan batasan yang ditetapkan oleh syarak. Apabila seseorang individu mempunyai asas akidah yang kuat, menghayati intipati ajaran Islam serta mengamalkannya, maka secara tidak langsung akan mempunyai akhlak yang baik budi pekertinya. Akhlak yang baik memberi kesan baik pada dirinya dan masyarakat sekeliling. Islam amat mementingkan keharmonian dalam masyarakat. Konteks pergaulan yang dimaksudkan meliputi semua perkara walaupun hanya gurauan. Seperti mana kisah isteri Nabi Muhammad SAW iaitu Safiyah binti Hayy ibnu Akhtab yang merupakan seorang berbangsa Yahudi. Beliau telah datang menemui Rasulullah dan mengadu berkaitan sekumpulan wanita yang telah memanggilnya dengan panggilan "Wahai wanita Yahudi, anak perempuan orang Yahudi." Maka Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Tidakkah kamu katakan Musa ayahku dan Harun, suamiku Muhammad?" bapa saudara?" Jelas sekali dalam kisah ini perbuatan gurauan sekalipun sekiranya boleh menyinggung perasaan seseorang adalah dilarang. So maksud dia dekat sini, kalau kita nak bergaul tu kena ada adab. Sebab kita tak tahu yang kita anggap gurauan tu boleh menyakitkan hati seseorang. Seterusnya, Yang seterusnya, dalil nakli yang berkaitan galakan untuk bergaul sesama manusia. Dalil yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya dalam kalangan kamu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Dalil yang seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Artinya, dan buatlah kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil iaitu musafir yang kesusahan, dan hamba yang kamu miliki. Surah An-Nisa ayat ke-36. Yang seterusnya, sabda Nabi Muhammad SAW, At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalasa marratin bihasabi imri'in minasyari ayyahkira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Artinya, takwa itu di sini sambil Nabi Muhammad SAW menunjukkan kedadanya 3 kali. Cukuplah seorang Muslim itu dikatakan jahat jika dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Haram bagi seorang Muslim daripada Muslim yang lainnya, darahnya, hartanya dan harga dirinya.
Riwayat Muslim. Seterusnya, tanggungjawab dalam pergaulan dan menjaga hubungan sesama manusia. Menjaga tutur kata. Seseorang Muslim perlu berhati-hati dalam tutur bicaranya. Sebaik-baiknya, ucapkanlah salam ketika bertemu. Pastikan tutur kata disusun dengan penuh bijaksana supaya tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, daripada Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau hendaklah ia diam. Seterusnya, menjaga aurat. Seseorang Muslim mestilah menjaga batas auratnya dalam pergaulan. Muslim mewajibkan kita menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan anggota tubuh badan yang wajib dijaga dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang bukan mahram agar tidak menimbulkan nafsu berahi dan fitnah. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Seterusnya, saling menolong. Seseorang Muslim juga hendaklah saling menolong dengan manusia di sekelilingnya asalkan dalam perkara kebaikan. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang bererti, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka dan mereka lah orang yang berjaya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Jelas pada ayat ini bahawa Allah menyuruh kita untuk saling memberi bantuan kebaikan dan larangan tolong-menolong dalam perkara dosa atau maksiat. Seterusnya, bersikap sopan. Bersikap sopan mencerminkan bahasa tubuh yang baik serta positif. Ia boleh dizahirkan dengan wajah yang mudah mengukir senyuman, berbicara dengan suara yang lembut dan beramah. Hindarilah sikap yang mudah menimbulkan perbalahan kerana sikap sebegini akan menjarakkan seseorang dengan orang lain. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fattu min hawlik. Sadaqallahul azim. Yang bererti, maka dengan sebab rahmat daripada Allah, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari daripada kelilingmu. Dalam surah Al-Imran ayat 159. Dekat sini, kita haruslah sentiasa menunjukkan riak muka yang ceria dan mudah mesra dengan semua orang, agar orang di sekeliling kita mudah untuk berinteraksi serta tidak menimbulkan perbalahan antara satu sama lain. Akhir sekali, pergaulan dengan jantina yang berlainan. Pergaulan antara lelaki dengan perempuan perlu dijaga. Selain memakai pakaian yang menutup aurat ataupun yang boleh merasa syahwat, seseorang lelaki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sunyi. Sebaik-baiknya, bergaul hanya apabila perlu seperti bertanya tentang pelajaran atau perkara yang diharuskan oleh syarak. Apabila berbicara, tutur kata perlulah dijaga daripada menyebut perkara-perkara yang tidak berfaedah, negatif atau lucah. Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, Khatabana Umar bil zabiyati faqala ya ayuhan nasu inni kumtu fikum kama qami Rasulullah SAW fina faqala la yakhluwanna rajulun bi amratin illa kana salisahuma asyaitan. Riwayat Tirmizi, yang bererti Rasulullah SAW bersabda,
Tidak sekali-kali seorang lelaki berhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya ialah syaitan. Jelas di sini bahawa kita perlu elak daripada bergaul antara satu sama lain di tempat yang sunyi kerana adanya orang ketiga antara kita, iaitu syaitan. Dan syaitan amat suka apabila kita berbuat perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya, kepentingan menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Yang pertama, dapat membentuk peribadi yang mulia. Maksudnya, bila kita jaga batas pergaulan, kita jaga hubungan sama manusia, kita jaga akhlak kita tunjukkan akhlak yang baik sahaja. Dengan itu, kita dapat membentuk peribadi yang baik, peribadi yang mulia. Seterusnya, mengelakkan diri daripada terjebak dalam maksiat. Maksudnya, bila kita jaga hubungan dengan manusia, jaga batas pergaulan, kita jaga kita punya hati kita dengan contohnya jaga ihtilat. Dengan itu, kita dapat elakkan diri daripada melakukan perkara yang haram seperti melakukan perkara maksiat. Seterusnya, menjaga maruah diri dan keluarga. Maksudnya, bila kita jaga hubungan sama manusia, kita dapat jaga maruah diri kita. Maruah diri kita tak tercalar pun. Sebab tu, kita kena jaga hubungan sama manusia. Seterusnya, mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Maksudnya, bila kita jaga batas pergaulan, hubungan, automatik hubungan silaturahim antara jiran ke contohnya akan erat. Sebab itulah kita perlu mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, umat Islam dipandang tinggi oleh penganut agama lain dan penganut agama lain tertarik kepada Islam. Maksudnya, bila kita jaga batas pergaulan, hubungan, kita tunjukkan akhlak yang baik, cara yang baik kepada agama lain, penganut agama lain. Jadinya, mereka pun akan rasa macam mereka nak ikut cara kita, lalu mereka pun akan tertarik untuk masuk Islam. Yang terakhir ialah usaha dan tindakan untuk menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Yang pertama ialah individu. Kita seharusnya berurusan dengan bukan mahram atau berlainan jantina pada perkara perlu sahaja seperti pendidikan, jual beli dan seumpamanya. Seterusnya, kita sepatutnya menjaga pandangan mata untuk menundukkan hawa nafsu. Selain itu, kita perlulah berhati-hati memilih kawan kerana ia mempunyai impak yang besar dalam sikap seseorang. Akhir sekali, kita perlulah berhati-hati dalam melayari media sosial seperti Facebook, WeChat dan seumpamanya. Yang kedua ialah masyarakat. Para ibu bapa perlu memberikan didikan agama secukupnya kepada anak sejak kecil untuk membentuk sifat mahmudah. Seterusnya, komuniti melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh hikmah. Selain itu, melibatkan masyarakat dengan aktiviti-aktiviti berfaedah dan menarik seperti berbasikal, futsal dan memanah. Akhir sekali, mendekatkan masyarakat dengan program yang diselitkan dengan kerohanian seperti bicara santai bersama-sama selebriti-selebriti agama dan seumpamanya. Yang ketiga ialah negara. Kerajaan menganjurkan kempen melalui media cetak dan elektronik seperti iklan di Facebook atau di kaca televisyen. Seterusnya, badan berkanun mengadakan kem tarbiyah untuk remaja bawah umur dengan pemantauan susulan bagi memastikan keberkesanan. Selain itu, kerajaan juga boleh mengadakan program pembinaan akhlak bagi remaja bawah umur. Akhir sekali, pihak berwajib hendaklah melakukan kawalan atau pemantauan terhadap media sosial bagi mengawal aktiviti-aktiviti yang mungkar. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat kita buat daripada tajuk ini ialah kita sebagai umat Islam merupakan orang yang paling banyak perlu memainkan peranan penting dalam menjaga batas pergaulan dan hubungan sesama manusia. Sebab apa? Sebab Islam telah mengajar kita untuk saling nasihat menasihati, saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Walaupun kita ni berlainan agama, berlainan bangsa, kita tetap kena saling ingat mengingati antara satu sama lain sebab ia merupakan perkara yang dituntut oleh Islam. Contohnya, bila kita nampak seseorang melakukan kemungkaran, takkan kita nak biarkan perkara itu terus berlaku. Kita tak boleh biarkan perkara itu terus berlaku. Bila kita biarkan sahaja perkara itu berlaku, bukan sahaja orang yang melakukan itu dapat dosa, malah kita sendiri kita juga akan dapat dosa sebab kita tak mencegah kemungkaran.
Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlu mencegah semua itu supaya kita dapat menunjukkan cara yang baik, akhlak yang baik kepada mereka yang tidak mengetahui. Lagipun sekarang ni kan dah nak dekat akhir zaman kan. Sampai bila kita nak biarkan perkara ini berlaku tanpa kita mencegahnya? Kita tak boleh biarkan macam tu je. Kita patutnya dalam akhir zaman ni kita perlu saling mengingati antara satu sama lain supaya kita sama-sama dapat masuk ke syurga Allah. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.